Mungkin duit emas pun ada. Duit emas pun ada. Di situ ni. Sebab semua tu hak lama belaka. Kisah penemuan shilling emas dikenali Pitis dan beberapa artifak emas yang lainnya di zaman Kelantan Purba di Kampung Padang Pak Ami yang terletak di tebing Sungai Kelantan juga bersempadan dengan Kampung Sakar Sungai Pasir Mas Kelantan menjadi bualan umum setahun yang lalu. Orang pertama yang menemui shilling tersebut adalah Wei Cheng Huai yang tinggal berhampiran dengan tebing sungai di Kampung Sakar Sungai. Seorang penduduk, Wei Cheng Huai, ketika ditemui wartawan CRTV berkata, artifak emas termasuk shilling emas iaitu shilling emas berlubang dan bukan sahaja berbahan-bahan tinggalan sejarah itu sahaja yang ditemui di tebing sungai berkenaan, tetapi terdapat juga emas yang berkualiti tinggi. Katanya, beliau percaya shilling emas yang ditemui di sungai itu adalah milik Raja Kelantan ke-6 iaitu Cik Siti Wang Kembang. Apabila bidal dikenali jong kapal ulana yang dinaiki baginda karam di sungai tersebut sejak beratus tahun lamanya. Katanya, beliau mendapat tahu hal berkenaan setelah diceritakan oleh bapa beliau yang ketika itu berusia 82 tahun. Pada mulanya, beliau agak sukar nak mempercayainya, tetapi setelah ditunjukkannya kepada beliau, memang benarlah shilling emas itu ditemui di tempat bidal itu karam. Katanya lagi, pada masa dulu Sungai Kelantan itu keadaan airnya agak jernih, tidak sebagaimana sekarang yang didapati keruh dan berkelodak. Ikan-ikan lampam yang bersaiz besar dapat dilihat dengan agak jelas walaupun ikan-ikan berkenaan berada di dalam air. Menurutnya, cerita tentang kapal yang dulunya dikenali bidal milik Cik Siti Wang Kembang yang karam di bahagian atas sungai itu memang benar-benar berlaku. Namun disebabkan banjir melanda menyebabkannya hanyut dan terdampar di kawasan tersebut. Dalam pada itu, beliau juga tidak menafikan tentang terdapatnya sebuah gua yang pada masa dulu dapat dilihat dengan agak jelas di bahagian tebing Sungai Kelantan yang terletak di dalam daerah di Kampung Padang Pak Ami itu. Ini kerana menurutnya, di kawasan tebing Sungai Terbabit terdapat sebuah gua dan batu hampar yang dikenali Pulau Batu Hampar di kawasan tebing sungai tersebut. Menurutnya, emas memang banyak terdapat di kawasan tersebut kerana dua sebab iaitu kerana terdapatnya sebuah batu hampar yang dikenali Pulau Batu Hampar yang menutup khazanah emas itu dan adanya sebuah gua yang dikatakan masih misteri sehingga hari ini. Menurutnya lagi, sebuah gua di kawasan itu telah ditemui oleh salah seorang warga emas yang dikenali sebagai Pak Mat kerana Pak Mat dikatakan pernah menyelam ke dasar sungai berkenaan dan menemui lubang gua di tebing sungai yang dimaksudkan. Penutup pintu gua itu diperbuat daripada emas dan Pak Mat sendiri pernah menunjukkan kepadanya. Menurutnya, Pak Mat memberitahu beliau bahawa beliau telah menemui penutup gua itu yang diperbuat dari emas tulen. Pada mulanya beliau menafikan ceritanya kerana menganggap tidak masuk akal. Katanya, disebabkan terlalu geram dengan penafian beliau, Pak Ahmad mengheret lengan beliau sambil mengajak beliau menyelam bersama. Akhirnya mata beliau dapat melihatnya sendiri, pintu gua itu memang bertutup rapat dan tidak dapat dibuka. Pintu gua itu bertutup rapat di dalam air yang semakin hari semakin pasang dan berkelodak. Apabila ditanya adakah benar dengan dakwaan yang menyatakan kampung gua itu pada masa dahulu adalah sebuah kota raja, beliau tidak menafikan dan beliau percaya salah satu kota yang tenggelam terdapat di tebing sungai itu yang dikenali kampung gua itu. Katanya, beliau mengakui kota yang tenggelam pada masa dulu dikenali kampung gua memang wujud. Kalaulah keadaan air sekarang ini tidak berkelodak, sudah tentu pintu gua itu boleh dilihat di dasar sungai itu. Katanya menambah, lazimnya kebanyakan kota dan kerajaan zaman dulu terdapat di kawasan tebing-tebing sungai kerana pada masa itu belum lagi wujud jalan darat sebagaimana hari ini. Kebanyakan alat pengangkutan pada masa itu seperti perahu, kapal sungai, tongkang, bahtera bidal hanya menggunakan jalan sungai sebagai laluan utama. Dengan adanya jalan sungai, maka adalah jelas kerajaan dan kota-kota dibina di tebing-tebing sungai kerana itulah sahaja pengangkutan yang sesuai untuk singgah dan mendarat di tempat-tempat terbabit.
Apabila diwujudkan jalan raya sebagaimana hari ini, maka sejarah pengangkutan sungai dan kota-kota pemerintahan di kawasan sungai mula terhakis dan terbiar sehingga tenggelam tidak diketahui umum. Apabila dikatakan kota tinggalan sejarah, maka banyaklah barangan berharga seperti artifak-artifak lama dan emas akhirnya tenggelam di kawasan tersebut. Sebagaimana yang berlaku di Kota Melaka, maka di Kelantan juga mempunyai kota tinggalan sejarah yang menyimpan pelbagai barangan lama dan berharga berkubur di kawasan itu kerana tiada pihak yang ingin mengambil peduli tentang tinggalan sejarah itu. Kalaupun ada usaha ke arah itu, hanya seperti melepaskan batuk di tangga sahaja.